I'm indeed proud that on this, the great... Kami akan sentiasa mengingatnya dengan kesyukuran, kata Perdana Menteri dalam ucapannya, bantuan yang telah kami terima dari Great Britain dalam perjalanan menuju kemerdekaan. Dengan nama Allah yang Maha Murah, yang Maha Kasiani, akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka dan yang berdaulat serta berdasarkan kepada kebebasan dan keadilan dan mengekalkan keamanan di antara segala bangsa. Kuala Lumpur, 31 hari bulan Ogos tahun 57. Merdeka! 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 Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada pensyarah bagi kursus subjek SKAG 1023 Rantau Asia Pasifik, iaitu Dr. Rosmiza, dan juga kepada rakan-rakan di dalam kursus ini. Baiklah, tanpa membuang masa, saya Naufal Haziq, Ketua bagi Kumpulan 4, memohon izin untuk memulakan pembentangan kumpulan kami yang bertajuk Pembangunan Politik dan Ekonomi di Negara Malaysia. Negara Malaysia merupakan sebuah negara rantau Asia Pasifik yang mempunyai pelbagai kaum, agama dan kebudayaan. Tugas utama kerajaan di Malaysia ialah mewujudkan satu suasana politik dan ekonomi yang stabil supaya masyarakat berbilang kaum hidup dalam suasana harmoni. Rakyat Malaysia bertuah kerana tinggal dalam keadaan aman dan damai. Ini adalah hasil daripada semangat persefahaman yang terjalin kukuh sejak negara mula mencapai kemerdekaan. Untuk mencapai keadaan yang sebegini, pembangunan politik dan ekonomi di setiap tokoh kepimpinan Malaysia bermulalah dari Tunku Abdul Rahman sehingga Najib Tun Abdul Razak telah melalui beberapa peringkat transformasi, iaitu dalam usaha mencapai persefahaman yang jitu ke arah memupuk negara rantau Asia Pasifik yang berkembang pesat. Saya serahkan seterusnya kepada rakan-rakan kumpulan saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Dan bin Muhammad Rosdi, pemegang nombor matriks A1873-9, akan mengupas tentang perkembangan politik pada zaman Tunku Abdul Rahman. Beliau merupakan Perdana Menteri Malaysia yang pertama dan menjawat jawatan pada tanggal 31 Ogos 1957 dan secara rasmi meletakkan jawatan pada tanggal 22 September 1970. Beliau digelar bapa kemerdekaan di atas sumbangan dalam memperjuangkan kemerdekaan tanah Melayu. Antara perkembangan politik yang dapat dilihat pada zaman pemerintahan beliau adalah beliau telah terlibat dalam pertandingan dalam pilihan raya Majlis Bandaran yang melibatkan gabungan di antara UMNO dan MCA yang langsung menaksikan kemenangan memihak kepada gabungan parti berkenaan. Selain itu, beliau juga turut menangani ancaman komunis dengan mengadakan rundingan baling bersama pihak Parti Komunis Melaya di sebuah sekolah rendah di Baling. Seterusnya, beliau juga turut mengetuai rombongan kemerdekaan ke London dengan membawa delegasi ke London untuk penetapan tarikh kemerdekaan. Di samping itu, beliau juga turut memperkenalkan dasar Pro-Barat yang memberikan Malaysia kelebihan untuk memperoleh bantuan daripada bekas penjajah. Dan akhir sekali, Malaysia juga turut menyertai pertubuhan antarabangsa seperti Commonwealth dan ASEAN. Malaysia telah memeterai Perjanjian Pertahanan Anglo-Malaya AMDA bersama Commonwealth bagi memastikan keselamatan Malaysia terjamin. Malaysia telah pun memperoleh bantuan ketenteraan semasa berdepan dengan ancaman konfrontasi Indonesia yang menghalang pembentukan Malaysia pada tahun 1962. Perkembangan ekonomi pada zaman Tunku Abdul Rahman bermula dengan pengangkatan sektor pertanian sebagai sektor ekonomi utama di Tanah Melayu. Hal ini didorong oleh penetapan dasar ekonomi oleh bekas penjajah yang turut menyumbang kepada pendapatan terbesar dalam keluaran dalam negara kasar KDNK negara. Antara contoh tanaman yang ditanam adalah padi, getah, kelapa sawit dan juga lada hitam. Selain itu, bagi memantapkan sektor pertanian, beliau juga telah memperkenalkan dasar pertanian negara 1 pada tahun 1984 hingga 1991 yang bertujuan untuk memaksimalkan pendapatan negara dengan cara mempergiatkan semula sektor pertanian serta mengoptimumkan penggunaan sumber-sumber yang sedia ada. Di samping itu, Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia iaitu MARDI juga ditubuhkan pada 24 Oktober 1969 di bawah Arta MARDI Atas 11 menerusi rancangan Malaysia pertama. Agensi ini berfungsi untuk mencipta variasi dalam pertanian dan menggalakkan pengkeluaran tanaman baru, bakal tanaman baru dan juga memperkenalkan kaedah pengurusan pertanian moden. Bukan hanya sekadar itu, MARDI juga berperanan dalam menjalankan pendidikan dari segi sains, teknikal, ekonomi dan sosial berkenaan dengan pengeluaran, penggunaan dan pemprosesan segala tanaman, ternakan dan makanan serta peladangan campuran.
Seterusnya, kita beralih pula kepada tokoh yang kedua, iaitu Tun Abdul Razak Tun Hussein, yang akan dibentangkan oleh saya, Muhammad Haikal bin Zul, dengan nombor metrik A187572. Tun Abdul Razak Tun Hussein merupakan Perdana Menteri Malaysia yang kedua yang berkhidmat daripada tahun 1970 sehingga 1976. Beliau digelar Bapa Pembangunan Malaysia. Antara pembangunan politik yang dibawa oleh beliau adalah beliau merupakan orang penting dalam menyelesaikan konfrontasi Malaysia dan Indonesia yang menyebabkan hubungan diplomatik kedua negara ini terputus. Hal ini disebabkan Malaysia yang dahulunya dikenali sebagai Tanah Melayu ingin menjadikan wilayah Sabah dan Sarawak sebagai wilayah Malaysia, sedangkan wilayah ini terletak di Kalimantan, Indonesia. Hal ini telah menyebabkan hubungan kedua negara ini menjadi goyah dan pertemuan terpaksa diadakan bersama Menteri Luar Indonesia, iaitu Adam Malik. Pertemuan ini telah membawa kepada rundingan damai antara kedua-dua negara. Dan pembangunan politik yang kedua yang berlaku di zaman Tun Abdul Razak adalah tragedi 13 Mei 1969. Tragedi ini berlaku hasil daripada perbalahan politik ketika pilihan raya yang disebabkan oleh calon menyentuh isu sensitif dan perkauman yang membawa kepada rusuhan dan menjadikan politik negara ini menjadi lebih tidak stabil. Beliau telah mengambil langkah proaktif dengan melakukan kerjasama dengan parti daripada kaum lain dengan menubuhkan Barisan Nasional yang diketuai ketika itu oleh UMNO, MCA dan MIC. Manakala sumbangan Tun Abdul Razak Hussein dalam bidang ekonomi pula adalah menjadi orang penting dalam penubuhan Rubber Industry Smallholder Development Authority (RISDA) dan Federal Land Development Authority (FELDA), yang disebabkan pada ketika itu Malaysia menggunakan sepenuhnya pertanian sebagai sumber ekonomi yang terdiri daripada getah dan kelapa sawit. Penubuhan agensi RISDA ini telah menjadi platform kepada para pengusaha getah dalam menjual hasil getah untuk kegunaan dalaman dan antarabangsa. Keadaan ini boleh membantu para pekebun kecil getah dari mengelakkan monopoli orang tengah yang merugikan mereka. Selain daripada FELDA yang memberi peluang kepada masyarakat dalam terlibat dengan pertanian kelapa sawit, FELDA telah menggalakkan penanaman kelapa sawit ke atas tanah-tanah kosong di luar bandar. Hal ini dapat mengurangkan kadar kemiskinan dan pengangguran yang berlaku di kawasan luar bandar dan seterusnya membangunkan kawasan luar bandar tersebut. Akhir sekali, sumbangan yang diberikan oleh Tun Abdul Razak Tun Hussein dalam pembangunan ekonomi di Malaysia adalah beliau telah memperkenalkan dasar ekonomi baru, iaitu DEB 1971 hingga 1990. Hal ini seterusnya akan memodernkan masyarakat bandar dan luar bandar. Keadaan ini akan mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan dan seterusnya menarik lebih ramai pelabur asing. Kesannya, masalah pengangguran dapat diatasi di kawasan luar bandar dan seterusnya negara Malaysia akan lebih maju pada masa-masa akan datang. Sesuai dengan beliau yang digelar sebagai Bapa Pembangunan Malaysia. Saya, Aisyah Sumari, nombor metrik A186568 yang akan meneruskan pembentangan tentang perkembangan politik dan ekonomi semasa pemerintahan Tun Hussein On. Bagaimana kita tahu, Tun Hussein On merupakan Perdana Menteri ketiga, iaitu bermula dari 15 Januari 1976 hingga 16 Julai 1981. Beliau dikenali sebagai Bapa Perpaduan kerana berjaya memperkukuh semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat Malaysia yang berbilang kaum. Dalam pembangunan politik, Tun Hussein On menitik beratkan kerjasama serantau antarabangsa. Beliau menjalinkan hubungan dengan beberapa buah pertubuhan seperti ASEAN, Commonwealth, PBB, NAM dan OIC. Sebagai contoh, beliau telah menghadiri dan menandatangani pengisytiharaan persidangan ASEAN di Bali, Indonesia pada 24 Februari 1976. Melalui persidangan ini telah mencapai resolusi dan kejayaan seperti pengisytiharaan ASEAN Concord, Treaty of Amity and Cooperation in CEA,
dan pembentukan Sekretariat ASEAN. Melalui Treaty of Amity and Cooperation (ECA), ia menekankan usaha dalam mewujudkan keamanan dan kestabilan dengan menghormati undang-undang di dalam hubungan mereka. Selain itu, perjanjian ini juga menekankan penyelesaian perselisihan melalui rundingan damai. Hal ini dapat meningkatkan hubungan dan kerjasama yang erat dalam sesebuah penyelesaian masalah. Tun Hussein Onn telah menuliskan dasar-dasar kepimpinan Tan Abdul Razak yang merupakan teras kepada pembangunan ekonomi. Contohnya, beliau telah melaksanakan dasar ekonomi baru iaitu DEB. Melalui dasar ini, Tun Hussein Onn telah melancarkan Skim Amanah Nasional ASN pada 20 April 1981, bertempat di Dewan Tunku Abdul Rahman dan kini merupakan bangunan pusat pelancongan di Malaysia, Kuala Lumpur. ASN diperkenalkan kepada golongan bumi putera untuk meningkatkan penguasaan mereka dalam penggunaan modal saham. Pelaksanaan skim ini dapat menggalakkan usaha dalam meningkatkan penglibatan bumi putera dalam bidang perdagangan secara lebih berkesan. Hal ini dapat membantu meningkatkan peratus pemilikan saham oleh bumi putera dalam syarikat-syarikat perniagaan swasta. Sesungguhnya, skim ASN ini telah memperlihatkan kesungguhan kerajaan untuk mengimbangkan kedudukan ekonomi antar kaum dan seterusnya mewujudkan keadilan sosial dalam sesebuah negara yang berbilang bangsa. Nama saya ialah Nur Syahzah binti Zakaria, memegang kad matrik A187153. Saya akan menjelaskan berkaitan pembangunan politik dan ekonomi pada era pemerintahan Tun Dr. Mahathir Mohamad atau dikenali juga sebagai Bapa Pemodenan Negara. Umum mengetahui bahawa beliau merupakan Perdana Menteri yang keempat dan ketujuh yang memerintah negara pada tahun 1981 hingga 2003 dan kemudiannya Mei 2018 hingga Mac 2020. Dari segi politik, beliau telah meletakkan jawatan sebagai salah seorang doktor di hospital kerajaan kerana terikat dengan pihak kerajaan yang menghalang beliau aktif dalam dunia politik. Namun, berkat kesungguhan, beliau berjaya menjadi orang yang penting dalam UMNO. Selain itu, Tun Dr. Mahathir memperkenalkan wawasan 2020 yang menggariskan kepada 9 cabaran bagi mencapai negara maju menjelang tahun 2020. Tidak dilupakan juga, beliau mempunyai falsafah politik yang tersendiri iaitu Mahadirisme. Falsafah ini mengandungi 5 dasar pemerintahan iaitu Islam, nasionalisme, popularisme, autoritarisme dan kapitalisme. Keluarga, penjajahan, cedek dan kedoktoran menjadi faktor terbentuknya falsafah ini. Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad dapat dilihat apabila beliau berjaya mengatasi krisis kewangan 1997 yang melanda Asia. Kecekapan beliau dalam mentadbir menjadikan Malaysia negara asing yang terawal membangun walaupun tanpa bantuan dana dari IMF, iaitu tabung kewangan antarabangsa. Kesannya, nilai mata wang ringgit Malaysia stabil dan peningkatan pelabur asing. Seterusnya, beliau juga melancarkan dasar perswastaan 1983 bagi mengehadkan bilangan kaki tangan kerajaan di samping menampung bebanan kerajaan yang semakin tinggi. Faktor terbentuknya pelancaran dasar perswastaan ini kerana corak pengurusan sektor swasta lebih stabil. Contoh syarikat yang diswastakan adalah Pejabat Pos Malaysia dan Telekom Malaysia. Akhir sekali, beliau juga memperkenalkan dasar perindustrian negara. Melalui dasar ini, kereta Pertun Saga berjaya dilancarkan dan pembinaan koridor MSC. Syarikat-syarikat besar luar negara juga menjalinkan hubungan yang erat dengan Malaysia. Saya Naufal Hazri bernombor matrik A190157. Di sini saya akan mengulas sedikit tentang pembangunan politik dan ekonomi tokoh Abdullah Badawi. Abdullah Badawi merupakan Perdana Menteri kelima dan mempunyai gelaran iaitu Bapa Pembangunan Modal Ihsan. Beliau telah menerajui Malaysia dari tahun 2003 hingga 2009. Semasa pemerintahan beliau dari segi politik, beliau telah mengenepikan perjuangan yang bersifat parsial. Beliau juga telah membolehkan dasar negara diimplementasi mengikut kesesuaian semasa. Seterusnya, beliau telah menukar sikap rakyat yang mahukan keputusan dan janji secara segera. Selain itu, beliau telah melakukan siri lawatan mengejut ke beberapa agensi kerajaan untuk memastikan penambahbaikan kualiti sistem kerajaan. Dan akhir sekali, beliau telah merangka rancangan Malaysia yang ke-9. Seterusnya, untuk pembangunan ekonomi pula terdapat 3 pembangunan yang dibuat oleh Abdullah Badawi. Antaranya yang pertama adalah beliau telah mengetatkan kawalan rasuah, di mana beliau telah menaik taraf Badan Pencegah Rasuah menjadi Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia untuk memerangi amalan rasuah.
Yang kedua pula, beliau telah mengenalkan dasar bioteknologi nasional iaitu dipanggil DBN. Pada 28 April 2004, beliau telah menyediakan garis panduan mendorong pembangunan industri negara. Beliau telah menumpukan 3 bidang utama iaitu pertanian, penjagaan kesihatan dan bioteknologi perindustrian. Dan yang ketiga, beliau telah mengenalkan dasar biofuel nasional iaitu DBFN. 11 Ogos 2005, beliau telah menggalakkan penggunaan biofuel sebagai alternatif kepada minyak diesel. Dan beliau telah memperluaskan kegunaan dan penggunaan minyak kelapa sawit. Nama saya Muhammad Alif Syazwan bin Muhammad Syamsuddin. Nombor matriks A1866689. Datuk Seri Najib merupakan Perdana Menteri Malaysia yang ke-6 dan diberi gelaran Bapa Transformasi Malaysia. Beliau memerintah dari April 2009 hingga Mei 2018. Sumbangan Datuk Seri Najib dari aspek politik ialah menekankan kepada dasar luar yang lebih proaktif dan dinamik berbanding era Tun Abdullah. Penekanan diberikan dalam kerjasama serantau terutamanya dengan OIC, ASEAN, NAM dan sebagainya. Beliau juga menjalinkan hubungan dua hala dengan negara-negara partner trading. Antara negara yang menjalinkan hubungan dua hala dengan Malaysia ialah China, Jepun, Singapura, Amerika Syarikat dan sebagainya, terutamanya dalam bidang ekonomi. Seterusnya, beliau mewujudkan hubungan dua hala yang mesra negara jiran yang menjadi keutamaan Malaysia. Pendekatan yang diambil untuk menyelesaikan masalah yang masih belum terlerai termasuklah yang berkaitan dengan tuntutan bertindih dan penetapan sepadan tanah dan maritim. Sumbangan Datuk Seri Najib dalam aspek ekonomi ialah membela nasib rakyat dengan memperkenalkan PRIM atau lebih dikenali sebagai Bantuan Rakyat Satu Malaysia. Pada pembentangan bajet kedua pada Februari 2013, lebih 2.5 bilion telah diagihkan kepada rakyat. Pada pembentangan bajet ketiga, BRIM telah diagihkan kepada rakyat. Sebanyak RM950 dibayar secara berperingkat sebanyak 3 kali kepada isi rumah yang berpendapatan RM3,000. Bagi pendapatan RM3,000 hingga RM4,000, kerajaan meningkatkan peruntukan BRIM kepada RM450 kepada RM750 dibayar sebanyak 3 kali setahun. Golongan bujang berumur 21 tahun ke atas dan berpendapatan RM2,000 ke bawah menerima sebanyak RM350 diagihkan. Beliau juga membantu rakyat pada peringkat pertengahan untuk memiliki rumah sendiri dengan memperkenalkan Prima. Di bawah peruntukan Akta Prima 2012 untuk merancang, membangun, membina dan mengurus rumah mampu milik untuk rakyat berpendapatan pertengahan. Prima juga memberi fokus kepada penjualan rumah dengan harga RM100,000 hingga RM400,000 dan dibina di bawah kawasan komuniti padat. Semasa Datuk Seri Najib menjadi Perdana Menteri, pertumbuhan ekonomi sebanyak 5.9%. Badan Penarafan Antarabangsa seperti Tabung Kewangan Antarabangsa (IMF), Bloomberg dan Bank Dunia turut mengiktiraf Malaysia berada di landasan ekonomi yang berjaya berikutan pertumbuhan ekonomi sebanyak 5.9%. Jadi, sebagai kesimpulannya, setiap tokoh dan badan kepimpinan negara Malaysia memainkan peranan yang sangat penting. Seterusnya, cabaran terbesar pembangunan ekonomi dan kestabilan politik boleh dilihat di dalam keadaan timbal balik. Selain itu juga, pembangunan ekonomi boleh diukur sebagai penanda aras dalam pencapaian negara Malaysia. Dan akhir sekali, survival Malaysia dari segi ekonomi dan politik bergantung kepada integrasi nasional yang berpanjangan. Itu sahaja yang kami ingin mempersembahkan tentang tugasan kali ini. Terima kasih kepada semua yang menonton dan terimalah sedikit tribute daripada kumpulan kami. Semoga kita semua jumpa lagi.